Al-aqdul khamisu fil qiradi. Akad yang kelima ialah berkaitan dengan qirat. Qirat ialah menyerahkan oleh seseorang akan hartanya atau duit dia kepada orang lain supaya diperniagakan akan dia, dan labanya itu berbahagilah antara keduanya. Itulah qirat. Hari ini dipanggil dia dalam sistem bank Islam dipanggil mudharabah. Jadi maknanya satu orang ni ada duit tapi dia tidak ada kemahiran berniaga. Kemudian duit yang ada pada seorang tadi dia serahkan kepada seorang yang lain, dan orang tu dia pandai berniaga tapi dia tak ada modal. Jadi masa dia menyerahkan duit tu kepada yang nak berniaga tadi, adalah ijab kabul antara keduanya. Kemudian keuntungan dia, kita berbahagilah antara orang yang punya duit dengan orang yang menjalankan perniagaan tadi. Itulah dia mudharabah. Untung bagi 2 ke 2/3 ke, atau ikutlah persetujuan antara dua orang yang berakad tadi. Dalam kitab dipanggil qirat, dalam operasi bank Islam tu dipanggil mudharabah. Jadi mudharabah ini adalah satu daripada macam mana bank nak mencari duit untuk berniaga. Kerana bank pula memperniaga pula duit tu kepada perniagaan yang lain pula dalam bentuk mudharabah juga. Jadi pelabur kepada bank mudharabah, dan bank pula melabur pula ke tempat lain pun dengan cara mudharabah. Itu pula lah, ikut mana-mana. Jadi tajuk itu pula bagaimana bank Islam beroperasi, melakukan operasinya untuk mendapatkan pulangan yang lebih menarik. Macam itulah. Jadi kalau hari ini sistem perniagaan di luar sana berbagai-bagai, sampai kita pun dah tak tahu nak baca dah. Berbagai-bagai. Tapi dalam Islam ada tak operasi perniagaan ni dalam bentuk pelaburan macam ni? Jawabnya ada. Itu dipanggil qirat. Jadi dia ada syarat-syarat dia. Mestilah kita ada ra'sul mal, modal. Kemudian untung, dan untung tu berbagilah antara pemodal dengan peniaga. Yang ketiga yang kita nak baca ni amal, iaitu kerja perniagaan itu sendiri. Jadi bila dia dapat duit tu, peniaga tadi, dia kena terus menjalankan projek perniagaan dia. Dan syaratnya bahawa adalah berniaga itu jangan disempitkan dengan ditentukan akan jual dan belinya pada suatu tertentu. Seperti dikatanya, jangan engkau beli melainkan mata benda yang begini-begini. Maknanya pemodal tidak boleh campur tangan dalam urusan perniagaan orang yang berniaga tadi. Dia cuma beri modal dan orang tu berniaga. Apa dia nak jual, apa dia nak berniaga, orang pemodal tidak boleh campur tangan. Kalau kau nak berniaga sendiri, tak payahlah beri kat orang. Kan itulah bahasa mudah kan. Jadi supaya kita beri kebebasan penuh kepada orang berniaga tadi, supaya dia dapat membuat keuntungan yang baik. Jadi bila dia dapat berniaga ikut apa yang dipikir, maka mudah-mudahan perniagaan itu untung. Bila besar untung dia, masa besarlah habuan dia berdua nanti. Kalau dia bagi dua, sama banyaklah. Dan lagi jangan ditentukan akan waktu berniaga itu, seperti dikatanya, jangan kau berjual dan beli melainkan pada bulan itu atau bulan ini.
atau melainkan pada hari bulan pada itu dan begini. Bulan ni artinya orang. Kalau bulan-bulan tak kono sudah kan? Tentulah bulan itu dengan bulan. Kalau bulan ni jangan kau berniaga dengan si fulan tu. Aku tak suka dengan dia. Itu pun dia tak boleh sebut. Jangan terpulang kepada orang yang kita beri amanah peniaga tadi. Maka adalah syarat yang demikian itu membatalkan akal kirat. Kalau kita pula menentukan itu ni, kirat tu batal. Bila masuk kirat tu batal? Kalau pemodal campur tangan. Macam itulah. Jadi pemodal tidak boleh campur tangan urusan jual beli perniagaan orang yang berniaga tadi. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Menambah pula oleh setengah ulama akan rukun yang keempat, iaitu sirah, yakni ijab kabul. Ijab kabul ni samalah macam lain perniagaan, iaitu seperti yang telah terdahulu pada bicara jual beli. Seperti kata yang punya harta, pemodal, kepada amil, orang yang berniaga, qaradtuka fi kadza ala anna ribha bainana. Aku pinjamkan kepada engkau fi kadza tu, pada duit ini, atas bahawa keuntungan itu antara kita. Yang bagi dua lah maksudnya. Itulah. Maka yang dengar yang orang berniaga ni pula, tentulah terima qabil tu, aku terimalah duit ini untuk diperniagakan. Itu qabil tu. Dalam bahasa Melayu, aku kiratkan akan dikau di dalam sekian daripada harta atas bahawasanya labanya itu antara kita berdua. Maka menjawab amil tu, qabil tu, aku terimalah akan dia. Atau ngata orang yang punya harta, pemodal, kepada orang yang mengamalkan harta kirat tadi, yang berniaga, amal tukar. Jadi qarat tukar pun boleh, amal tukar pun boleh. Fi kadza wa kadza ala anna ribha baina. Jadi fi kadza tu maknanya tentang harta yang dia beri tu. Di dalam duit ini, duit modal ini, rasul mal ni, untung antara kita. Jadi bagi dua lah kata itu. Kemudian orang yang amil tadi terima dengan jawab qabil tu, aku terima akan yang demikian itu, atau sebagainya. Bila dah ada ijab kabul tu, maka serah menyerah tadi sahlah, pasal ada ijab kabul. Jadi ijab kabul ni sebenarnya adalah satu ikatan antara dua pihak. Jadi supaya benda tu sah, macam itulah. Dan menambah ulama akan rukun yang kelima, iaitu malik. Artinya orang yang mempunyai harta kirat itu dipanggil malik. Malik ni pemilik. Malik tu artinya pemilik atau yang memiliki, yang menguasai. Malik. Malik ni pemerintah pun boleh panggil juga. Pasal kuasa di tangan dia, kan? Itu rukun kelima, ada malik. Rukun yang keenam, amil, iaitu orang yang memperniagakan harta kirat tadi. Yang rukun ketiga, amal, perniagaan itu sendiri. Ada perniagaan dia. Ada perniagaan dia tak ada, tapi yang menjalankan perniagaan itu dipanggil amil, yang menjalankan tugas, amil. Kalau mengutip duit zakat, dipanggil yang menjalankan tugas mengutip duit zakat, dipanggil amil zakat. Jadi kalau menjalankan perniagaan ni, amil menjalankan perniagaan tadi. Okey. Dan disyaratkan pada malik itu barang yang disyaratkan pada muwakkal, dan disyaratkan pada amil itu barang yang disyaratkan pada wakil. Jadi yang punya harta di pemodal, dia boleh mewakilkan
ijab kabul serah menyerah tadi kepada wakil dia. Wakil tu dipanggil muwakkal. Muwakkal tu isim maf'ul daripada wakkala. Diwakkala yuwakkilu taukilan. Muwakkilun orang yang berwakil. Muwakkalun yang diwakilkan. Itulah. Jadi kita ada muwakkal, ada muwakkil. Okey. Kemudian atau amil tadi, dia tak tempat nak terima duit kirat tadi, dia boleh juga diserahkan kepada, dipanggil wakil pula. Wakil bagi pihak amil untuk menerima dana yang diberi oleh muwakkal. Itulah. Jadi benda ni boleh tak diwakil-wakilkan ya? Jawabnya boleh. Alangkan kahwin pun boleh diwakilkan tak? Mengijab kabulkan boleh tak? Kahwin boleh tak ijab kabul tu diwakilkan ke orang lain? Tak tahu. Entah kahwin anak ke? Entah kahwin tu jadi wali ke tak? Kan? La ilaha illallah. Entah tu tak jadi wali dah. Pasal entah anak lelaki. Kan? Entah anak lelaki dan perempuan itu. Anak perempuan kan? Anta jadi wali. Wakil tak itu tak? Sendiri. Sendiri tak adalah. Kadang orang tu dia takut lutut dengan lontar kan? Dia suruh orang jadi wakil, jadi wali, jadi wakil wali. Okey. Orang yang menerima tu pula mempelai dia boleh tak diwakilkan ke orang lain? Boleh. Jadi yang tak boleh mengawinkan atau wakil-wakil ni kalau kita dalam ihram. Kan? Yo betul. Tak ada gaji belum? Belum lagi? Pasal belajar sekali itu yang dia tak ingat apa kita. Sekali belajar ya. Ya tak? Saya kena ingatlah suka tanya ada orang. Okey, bis syahdan. Manakala sah aqad kirat itu, maka jadilah tasarruf. Tasarruf ni perniagaan lah. Tasarruf mana kita tasarruf mana kita menggunakan duit tu untuk perniagaan tadi. Itulah. Di tasarruf kita ada perkataan sarraf. Sarraf tu tak? Sarraf tu. Kalau kita pergi Mekah, kita buat ringgit RM. Sampai sana kita gunakan duit rial. Jadi tak tukar duit tu ke sarraf nama dia. Tu sarraf kan? Money changer. Itulah lebih kurang lah. Jadilah tasarruf orang yang mengamalkan akan harta kirat tu, mana dia akan bekerja untuk berniaga. Apa perniagaan dia terpulanglah kepada dia. Kalau beli barang jual barang, dia buka kedai runcit kan. Atau macam-macam lah berniaga lah. Hari ni macam-macam perniagaan kan. Jadi kita nak masuk berniaga tu, kita fikirlah. Kita masuk ke tempat, di sini apa yang tak ada. Kita survey kan. Kita survey, sini tidak ada kedai ni. Nampak orang tanya, orang perlu kepada barang tu. Sedangkan di sini tak ada kedai tu. Maka kita buatlah kedai tu. Beli barang dan kita pun mulalah berniaga. Jadilah. Dan berniaga tu ada pula iklan kan. Jadi kita pun jalankan iklan kita. Orang pun tahulah kedai kita. Kita pun jual lah barang. Kemudian kalau kita pandai, kita menjual barangan yang tidak ada dijual oleh orang lain, itu dipanggil monopoli. Ya ke? Kan? Kalau kita jual barang yang bersaing dengan orang tu, ada persaingan. Perniagaan sihat lah kan. Jadi pengguna dia ada pilihan. Kata kan? Okey. Itu pun niaga lah.
Seperti tasarruf wakil tadi, dia bekerja lah, ada kerja lah. Maka sesungguhnya ia memelihara daripada sesuatu yang membawa kepada kerugian. Jadi niaga ni kita kena pandai lah. Jangan bawa, artinya jangan beli barang yang orang tak beli. Belilah barang yang orang banyak beli. Macam tu. Yang orang mesti beli apa kat di kedai? Ulo, garam, contoh lah kan. Boreh. Apa lagi? Tapung cap kunci. Kau sabut tu tapung cap kunci, kau cap sauh kau nak sabut. Tapi apa boleh orang perlu belacan, cari belacan. Belacan banyak pula, Pening ada, Melaka, mana nak pilih kan. 1,000 satu macam. Kalau rempah pula, kedai rempah je pula, segala jenis rempah ada jual situ. Rempah Europe ada, rempah Timur Tengah ada, rempah Kaling ada, rempah India ada kan, rempah Pakistan ada, rempah Melayu pun ada, semua jual. Sabutnya rempah Melayu ada apa? Ada apa? Nasi kawah, lauk kawah tu, tu rempah orang Melayu tu, Kelantan kan, tu kan, lauk kawah kan. Okey. Jadi bila orang nak beli rempah-rempah ni, semua cari kedai kita. Tahun tu pula banyak pula orang kenduri. Kan. Jadi perniagaan tu cantik lah. Di samping yang lain-lain. Contoh, kalau kedai lain tak ada jual rempah-rempah ni, kita je memang monopoli lah tu. Okey. Jadi jangan jual beli barang-barang yang boleh membuat kerugian. Iaitu tiada harus bagi amil itu berjual dan membeli, melainkan dengan tiga syarat yang disyaratkan bagi wakil itu. Syarat dia apa tu? Pertama, dengan saman misil, yakni dengan harga seumpamanya pada adat itu. Maka tiada harus pada ia menjual dengan rugi yang tiada patut pada adat. Jadi mana orang yang berjual ni, masa beli barang-barang tu dia kena tahu berapa harga beli. Jadi harga beli dengan harga jual tadi, mestilah harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Kalau harga beli lebih tinggi daripada harga jual, apa kata dia tu? Rugilah kan. Jadi harga jual mesti lebih tinggi daripada harga beli. Harga beli RM1, harga jual mestilah RM1.50. Macam tu. Jadi baru kita dapat untung. Itulah. Jadi harga tu seumpama pada adat barang tu dijual. Kecuali kadang-kadang ada je barang tu kita beli RM1, kena jual pula RM5. Ada juga tu. Pasal semua orang jual dengan harga macam tu. Kita pula kalau jual harga RM2, cantiklah tu kan. Peniaga-peniaga lain akan marah kat kita. Itulah. Contohnya, saya ingat dulu masa berniaga, belilah Coca-Cola tu 45 sen ke 40 sen ya. Tapi di mana yang kedai kita tanya berapa jual satu botol Coca-Cola tu? RM1.20. Makna yang untung 80 sen. Tapi yang tahu gogo tu penjual je lah, kita je lah tahu. Orang lain tak tahu. Orang lain saja bayar je kan. Yang suka minum teman kino, dia ulur RM1.20. Makna dia tahu di mana-mana je minum Coca-Cola, logo dia RM1.20. Jadi kita pun buat man je lah. Kau ulur kita duit lah kan. Tapi laku je sebotol tu 80 sen kita untung. Makna jual lagi Coca-Cola cukup untung. Itulah. Kalau sehari laku 200 botol je lah, bayar kan tu. Kalau sebotol 80 sen, 100 botol RM80. 200 botol RM160. Tak pasal-pasal je kan. Macam tu cara tu. Itulah dia orang berniaga kan. Tapi mestilah kamu tak pernah pula untung kan. Itulah. Jadi orang berniaga ni mendokekkan barang yang jauh.
supaya pengguna senang, tak payah pergi jauh-jauh kan. Macam itulah, lebih kurang. Kemudian kedua, dengan tunai, maka tidak harus ia menjual dengan bertangguh. Jual tu tunai, unjuk kiri, unjuk kanan. Mana bagi dia barang kat tu kan, saya jual ijab kabur tu, saya ada tu, saya jual barang ni, saya bolilah kata. Kanan tunjukkan barang, kiri ambil duit. Yang sana kanan tunjuk duit kan. Yang itulah tunai. Jangan bertangguh, jangan jual bertangguh, ambil duit dulu, barang kemudian. Takut barang itu tidak sama dengan apa yang nak diboli pembeli tadi. Ketiga, dengan naqdu biladin, duit yang digunakan dalam negara tersebut. Naqd tu duit. Tu negeri. Baladun, bilad jamak dia. Jadi duit yang digunakan dalam negeri tersebut. Kalau kita sekarang RM, gunalah RM. Kalau negeri lain gunakan duit US, kita carilah, tukarlah ke duit US. Yakni harga yang berlaku pada negeri yang tempat menjual itu. Harga pula kan, nak duit. Nukut kan, duit, nukut duit. Jadi gunakan duit yang digunakan dalam, kalau dia orang gunakan di US, kita belilah dengan US. Umpamanya kita pergi ke Vietnam, dia gunakan duit US kan, kita kan tukarlah duit kita daripada duit Malaysia ke duit US. Kemboja dia pakai duit apa? Kan kan kita dah faham dulu ke? Belum faham lagi? Oh itu, tak tahu, saya pun tak tahulah. Indon apa kan? Dia duit rupiah. Itulah. Jadi duit kita pun nak ada kan? Indon lah, kalau kita bayar duit kita nak ada kan? Nak lah. Samalah macam di Mekah, ringgit Malaysia lagi sanyung dia dapat. Kurang lah kan. Dan harus salah satu daripada keduanya itu mempasahkan akan akad kirat itu manakala dikehendakinya, kerana akad kirat itu pada akad jaiz daripada dua pihak. Malik iaitu pemodal, iaitu orang yang punya harta, dan pihak amil itu orang yang mengamalkan. Jadi kita boleh mempasahkan, membatalkan kita punya akad. Mana amil ni dia rasa dia tak mampu berniaga lah. Adalah manik-manik dia kan, dia jumpa tuan modal balik, pemodal balik, saya rasa saya tak sanggup lah. Jadi dia pulang lah duit amil balik, duit malik tu. Jadi malik dapat duit dia yang asal dia kan. Untung apa, baru RM10 untung, ambil dia kawai lah. Itu je lah. Walaupun perjanjian bagi dua, RM5 seorang tu kan, ambil dia kawai lah. Dia dapat lah duit dia RM100,000 balik. Lepas tu tanya pula orang lain, kau nak nego tak? Kau nak melik? Ambil. Maka apabila mempasahkan akan akad kirat itu oleh orang yang mempunyai harta itu, padahal adalah harta itu sekaliannya nak duit, yakni telah jadi emas atau perak yang asal harta kirat itu, maka iaitu telah nyata jalan membahagi akan dia itu. Itu pulanglah balik. Kalau jadi duit itu sebenarnya adalah emas, cuma dibuat ada nilai lah duit kita tu. Macam kita ni pulangkan duit kertas kan, di sebalik duit kertas tu dah ada nilai emas kita yang tersimpan di Switzerland. Jadi kita hanya boleh cetak duit sebanyak nilai emas kita yang ada di Switzerland. Itu je lah. Dan jika ada sekalian itu mata benda perniagaan, padahal tiada dalamnya laba, maka dipulangkan mata benda perniagaan itu kepada orang yang punya harta itu. Jadi kalau dia ada panggil apa, duit tu dah dijadikan modal, beli kan, jadi aset kan. Pulangkan aset tu kepada tuan punya tadi balik. Tuan itu pulang dia lah, nak sedekah kat orang kau, dia berniaga pula lah kan, pulang dah.
maka tiada diberati akan orang yang memperniagakan akan dia itu menjual akan dia. Mana orang yang amil tadi jangan kita tokan mana. Dia dah tak mampu tu, tak mampulah. Kita ambil lah, kita habak kita balik. Kalau dalam aset, kita cubalah jual-jual perlahan. Kan? Macam orang jual barang betul. RM2, RM2. Asal jadi duit. Asal jadi rogok ni berapa ni? RM40, RM40. Lagi tambah satu. Ini RM20, RM60. Jangan beli. Bayar RM30. Ada dengarnya tak? Tak ada orangnya tu kan? Tak ada dah nyuruh kan? Makan banyak orang jual-jual tu mungkin. Indon dulu tu kan? Okey. Ini ialah cara nak menjual barang lah. Dan jika ada di dalam mata benda perniagaan itu laba, maka lazim atau orang yang memperniagakan itu menjual akan sekadar modal harta kirat itu, supaya beza antara modal dan laba. Maka jadilah laba itu bersekutu antara orang yang mempunyai harta itu dan orang yang memperniagakan harta dia. Jadi kalau harta dia aset tadi, kalau amil tu dapat jual, mana jualan saham lah kan, ada orang kau jual aku ni, kau beli berapa kau jual, bagi aku RM120,000, katalah macam tu kan, bayar RM120,000, dapat RM100,000 pemodal, laba dia RM2,000, RM20,000 kan, RM20,000 tu lah bagi, jadilah itu maksud dia. Jadi laba tu bersekutu antara malik dengan amil. Jadi kita malik tu pemodal, amil tu yang memperniagakan duit tadi. Dan apabila sampai kirat tu setahun, kalau dia setahun, maka wajib diketahui akan harga mata benda perniagaan tu supaya mengeluarkan ia akan zakatnya. Ini zakat perniagaan pula. Dah cukup genap setahun barang berniaga kalau kita berniaga lah. Jadi berapa nilai seluruh harta yang ada dalam kedai kita? Kata nilai dia 200,000. Kita kena keluarlah zakat 2.5%. Dan jika nyata labanya, maka wajib atas orang yang meniagakan itu memberi zakat akan kadar bahagiannya daripada laba itu. Kalau ada untung pula, daripada untung tu ada bahagian masing-masing kan, cukup nisab dia kena keluarlah zakat. Macam itulah. Kerana telah memilih ia akan bahagiannya dengan nyata laba tadi. Kalau tak ada untung, amil tak boleh zakat. Pasal bukan milik dia. Milik amil tu bila ada untung. Kalau tak ada untung, barang yang dalam kedai tu bukan dia punya. Okey. Dan tiada harus bagi amil itu musafir ke negeri orang serta dengan harta kirat itu, melainkan dengan izin malik. Dia nak pergi berniaga dan sini tak boleh jalan lah berniaga, nak pergi berniaga tempat lain. Kalau kita pemodal malik, pergilah. Dia betul. Maka jika perbuatan diperbuatnya akan demikian itu, nescaya sah tasarrufnya. Tasarruf perniagaan adalah, yakni sah jualnya dan belinya. Tetapi jika binasa harta kirat itu, wajib atas amil itu mendamin. Damin itu ganti akan dia, yakni mengganti akan sekalian harta itu, sama ada modalnya atau labanya, sama ada ainnya atau harganya, kena taksir ia daripada itu. Dia tak jaga betul. Dia kena damin. Damin mana? Ganti. Dan harus bagi amil itu musafir beserta dengan kirat itu, jika dengan izin malik itu. Dan jika binasa sekalian harta itu, nescaya tiada ia mendamin akan dia kerana tiada taksir. Kalau dah tuan punya modal tadi mengizinkan, berlaku satu di jalan sebagainya, rugi, dia tak payah ganti. Katalah dia berniaga, dan kata jalan perampok pun datang, habis barang-barang dia yang ambil. Jadi habislah. Dia pun tak ada untung, dia dapat daripada untung. Modal pun dah habis,
rompak ada orang, dia tidak ada menanggung apa-apa kerugian. Dan belanja memindahkan harta kirat itu, dan belanja memeliharakan dia, dan belanja menimbang akan dia, dan belanja menyukat akan dia, belanja menanggungkan dia, dan sekalian belanja yang beradat pada orang yang berniaga itu, maka sekalian itu dikeluarkan daripada harta kirat. Keluarkanlah. Pasal tu kojo dia kan. Dan lazim atas amil itu belanja dirinya dan belanja tempat kediamannya di dalam negeri, dan tiada lazim atas amil itu sewakan dia. Jadi dia boleh ambil daripada harta tadi, itu sebagai modal juga tu. Sewa tapak berniaga kan, itu pun modal. Jadi modal tu aset malik lah. Bukanlah modal tu bagi barang jual barang. Nak berniaga mesti ada tapak dia. Tapak tu pun kena bayar juga. Tapak tu juga adalah daripada pemodal malik. Barulah perniagaan tu boleh dijalankan. Tapi hari ni lain pula. Boleh berniaga, ada pula dipanggil insurans. Kan? Rasa-rasa dah tak jalan berniaga ni pun dibakar lah kedai tu. Kan? Hasil di kerugian tu dinilai, dan insurans kena bayar dia. Kadang boleh lebih pula tu. Terbakar tak banyak, dalam 100,000 kan. Tapi tuntutan dia disokong pula dia tu. Kalau kau nak sikit, kau kanulah ni. Dah macam-macam benda berlaku dalam tu. Hari ni lah. Dulu tak ada insurans kan. Lagi patut bila dah habis tu lebih lah dia kan. Tak lopeh terbakar kedai, perniagaan dia lagi pula meningkat-ningkat. Mana boleh digabung je tak tahulah kan. Insurans ni pun bahaya jugalah kan. Boleh bagi jadi tak elok. Di luar negara dengar cerita orang kata tidak. Kalau suami itu dia ada insurans nyawa misalnya kan, 2 million ke 10 million, dia orang tak heran kan. Isteri tadi buat projek lah kan. Projek tu dia panggil apa, lagi ni pun projek tu dirancang supaya suami itu mati. Konspirasi konspirasi yang terancang yang baik. Berlaku aksiden ke itu ke ini kan, maka disahkan sah mati aksiden. Bukan ada khianat ke kan, dia pandai lah kan, buat lubang tutup lubang. Akhirnya disahkan, doktor pula ada pula bahagian dia lagi kan. Semua ada sikit-sikit lah jasa orang. Akhirnya mati, dapat ada ganda ke insurans. Kalau dia polisi dia 1 juta, dia dapat berapa? Bukan ganda, tak ada. Okey. Jadi mati, maka dia dah dapat lah insurans tadi. Orang barat tu insurans ni nyawa dia bukan 1 juta kan. Kadang-kadang jari kelengkeng ni cantik, cantik kan. Ini pun di insurans ni. Cerita lah, semua tak tahu. Ya. Hidung dia lawa, hidung pun insurans tu. Kan? Kita yang tak orang insurans kan. Okey. Itulah. Dan manakala musafir amil beserta dengan harta kirat itu dengan izin malik, maka lazim belanjanya dalam musafir itu dikeluarkan daripada harta kirat itu. Sewa lori, mana nak ambil daripada modal tadi kan. Sewa kedai tu. Dan apabila pulang kembali ke negeri, lazim atasnya memulangkan akan sesuatu yang lebih daripada belanja dalam musafir itu kepada harta kirat. Tengoklah. Wallahu alam. Bila balik, dipulangkan sesuatu yang lebih daripada belanja dalam musafir itu kepada kirat, kepada harta kirat. Modal lah. Kalau dia balik, balik modal dulu. Selesaikan modal tu. Kalau modal tu dah susut kan, penuh ke modal tu. Pasal nak pulang dekat malik. Ada baki lagi tak?
ada lagi 100,000. Yang tu dibagikan. Cukupkan dulu harta pemodal. Itulah maksudnya. Wallahu a'lam. Okey. Al-aqdu salis fi syarikah. Akad yang keenam ialah ini apa dah? Koperasi. Syarikat ni koperasi lah. Koperasi cakap Melayu, cakap putih apa? Kooperatif. Mana syarikat berhad ni? Yo, kau. Tu tak tahu rasa ni. Jadi anda terlibat dengan koperasi kan? Untuk boleh tolong. Tapi katanya syarikat adalah satu bentuk perniagaan. Kan? Jadi bila perniagaan mana Islam membolehkan orang berniaga dalam bentuk syarikat. Jadi syarikat ni syarikat bersekutu. Sendirian berhad lah juga kan? Ya tak? Ini yang kedua syarikat sendirian berhad. 50 pengarah saham dia dah boleh. Itu tak hati lah saya lah. Okey, ini syarikat yang ni bersekutu. Syarikat ni yang saya faham satu je. Mana kita tubuhkan satu syarikat, dana dalam syarikat tu adalah milik kita. Dana tu kan sama banyak atau terpulang lah kan. Kalau 1,000 seorang, 1,000, kita ada 100 orang. Kalau 1,000 seorang, adalah dia 100,000 ya. 100,000 tu adalah duit kita, duit bersama dalam syarikat ini. Duit itu digunakanlah untuk perniagaan. Jadi duit tu jadi modal perniagaan, dengan kodai dia, dengan upah peniaga tu atau lah. Berniaga setahun, cukup setahun, ada tak untung dia? Tu untung koperasi tu kan. Itu lagaknya. Jadi koperasi ni memang boleh untung. Di Europe orang ceritalah berjaya sangat koperasi ni. Lebih-lebih dia pun negeri yang menggunakan koperasi mana? Belanda. What? China. Switzerland. Sana ya. Mana kalau betul koperasi ni lebih berjaya. Mana kita beli barang melalui perniagaan ni, harga beli barang ni sebenarnya tak mahal. Kan? Kita jual pula, kita dah boleh dapat untung. Untung dapat tu syarikat ahli lah. Kan? Kita dapat beli barang murah, dan kita boleh dapat jual ke ahli pun murah. Boleh cakap lah tu, kita beli barang ni sekian harganya, kalau kita jual banyak ni, kita dapat untung banyak ni. Dah markup lah kan. Tapi kalau tak nak cerita ke orang, belilah berapa, tu untung lebih besar lagi. Atau jual macam mana harga di pasaran, bagus juga, murah lagi elok. Itulah. Okey. Itulah dia syarikah. InsyaAllah kita sambung pula bulan depan. Lama lagi tu kan, bulan depan lah. Bukan tahun depan, bulan depan. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.